Dunia pada hari ini telah banyak memperlihatkan pelbagai trend dan paradigma kehidupan bentuk baru. Dunia yang tanpa sepadan telah memberi kesan yang besar dalam pembentukan peribadi remaja. Terdapat pelbagai pihak yang membicarakan tentang masalah gejala sosial yang semakin berleluasa di negara kita. Ianya melibatkan mengenai kerosakan sasiah, personaliti dan akhlak pelajar. Sebagai contoh, pelajar kini banyak terlibat dalam gejala membuli, rempit, ponteng dan hamil luar nikah. Menurut Utusan Malaysia pada 28 Mei 2021, terdapat satu kes membuli yang berlaku di Keluang yang melibatkan pelajar sekolah menengah berasrama penuh. Ianya berpunca daripada salah faham yang telah menyebabkan 5 orang pelajar tingkatan 2 dibelasah oleh pelajar senior dalam satu kejadian. Peranan guru bukanlah hanya mendidik murid di dalam kelas, tetapi juga berperanan untuk membentuk peribadi remaja. Pembentukan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar bukanlah satu perkara yang mudah. Ianya mempunyai pelbagai halangan dan cabaran untuk membentuk seseorang yang mengamalkan dan menghayati nilai-nilai murni. Pudarnya nilai-nilai murni dalam diri menyebabkan mereka tidak mempunyai perasaan bersalah apabila berkelakuan di luar norma masyarakat. Oleh itu, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh banyak pihak, terutamanya guru, dalam membentuk peribadi dalam kalangan remaja, khususnya insan yang bergelar pelajar. Isu yang diketengahkan dalam tugasan kali ini ialah masalah gejala sosial yang menjadi suatu fenomena modernisasi dan kejutan budaya yang menjadi isu berbangkit melanda golongan remaja. Dunia tanpa sepadan kini telah membuka ruang yang negatif dalam diri remaja di mana mereka lebih mudah terpengaruh dengan sebarang gejala yang boleh merosakkan masa depan mereka. Jika dahulu perkara ini jarang diperkatakan, berbeza pula dengan kini di mana ianya seolah-olah menjadi suatu perkara kebiasaan dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Hal ini memberi gambaran yang parah dalam etika, nilai dan moral akhlak di kalangan remaja masa kini. Perubahan zaman beserta kemajuan teknologi membawa perubahan yang besar dalam diri remaja dan ini juga sedikit sebanyak menyukarkan para guru dalam mendidik peribadi remaja. Hal ini kerana apabila disebut sahaja gejala sosial, pasti terbayang di fikiran kita bahawa ianya dikaitkan dengan perilaku seks bebas, hamil luar nikah, kelda-dada, menagih dan membuli secara mental dan fizikal. Terdapat banyak faktor yang mendorong perkara ini berlaku, bukan sahaja faktor keluarga, malah rakan sebaya, media massa, persekitaran sekolah dan diri sendiri. Perkara ini adalah di luar kawalan para guru menyebabkan cabaran dalam membentuk peribadi remaja menjadi semakin sukar. Umum diketahui bahawa guru hanya memainkan peranan sewaktu di sekolah dan apabila di luar waktu sekolah, remaja mula melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki kerana tiada lagi kawalan dikenakan ke atas mereka. Para pelajar yang mempunyai masalah gejala sosial ini sukar dibendung dan dibentuk peribadinya kerana gejala sosial ini seolah-olah sudah sebati dalam diri mereka. Dalam hal ini, guru perlu bijak memainkan peranan dalam memastikan masalah ini dapat dibendung dan seterusnya dapat menerapkan amalan nilai murni dalam diri remaja agar mereka tidak terjebak dengan perkara sebegini. Oleh itu, masalah gejala sosial ini menjadi suatu cabaran yang sukar buat para guru dalam membentuk peribadi remaja kerana masalah yang wujud ini bukanlah sesuatu yang remeh, malah ianya melibatkan suatu golongan masyarakat yang besar. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan teori yang berkaitan dengan topik yang telah diberikan. Berdasarkan isu yang telah diutarakan iaitu masalah gejala sosial yang menjadi suatu fenomena modernisasi dan kejutan budaya yang menjadi isu berbangkit melanda golongan remaja dapat dikaitkan dengan teori fungsionalisme. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori fungsionalisme kerana masalah gejala sosial merupakan perkara yang harus dibendung oleh semua pihak iaitu dengan bekerjasama dalam mencari alternatif dan mencari langkah yang terbaik untuk melindungi anak bangsa daripada tersilap langkah dan secara tidak langsung membantu guru dalam membentuk peribadi remaja. Teori fungsionalisme iaitu masyarakat dan institusi
saling bergantung antara satu sama lain, berpandukan matlamat dan kaedah yang telah dipersetujui dalam mencapai keharmonian untuk kestabilan negara bangsa. Kesemua pihak berganding bahu dalam membantu guru untuk mengurangkan isu ini daripada terus meningkat. Jika hanya guru-guru sahaja yang memandang serius isu ini, maka usaha yang dilaksanakan akan menjadi sia-sia. Jadi, nilai saling bergantung antara satu sama lain merupakan faktor yang paling penting dalam menjayakan sesuatu usaha dalam membentuk serumpun masyarakat yang harmoni. Seterusnya, membentuk peribadi remaja yang cemerlang. Remaja merupakan aset negara pada masa hadapan. Namun demikian, isu tentang masalah gejala sosial dalam kalangan remaja kerap diperkatakan kerana didapati masalah ini telah bertambah dari tahun ke tahun. Antara masalah sosial di kalangan remaja ialah budaya melepak, penagihan dadah dan pergaulan bebas. Jadi, saya akan meneruskan dengan cadangan penyelesaian iaitu tindakan yang boleh diambil oleh pihak-pihak tertentu untuk menangani permasalahan di kalangan remaja. Yang pertama adalah pihak yang boleh memainkan peranan utama dalam menangani gejala sosial ialah ibu bapa dan keluarga. Kita sedia maklum bahawa kebanyakan masa para remaja banyak dihabiskan di rumah. Ibu bapa sewajarnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak remaja. Oleh itu, ibu bapa hendaklah bertanya kepada anak-anak remaja tentang permasalahan yang dihadapi dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sesungguhnya, mereka amat memerlukan bimbingan ibu bapa dalam menghadapi kehidupan yang semakin mencabar. Seterusnya adalah daripada pihak sekolah dari segi pendekatan akademik. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan co-kurikulum di sekolah. Jadi dari situ, remaja akan lebih dekat dengan para guru dan secara tidak langsung dapat membentuk remaja tersebut menjadi insan yang cemerlang. Dan yang terakhir sekali, pihak yang bertanggungjawab untuk menangani masalah sosial remaja ini adalah pihak masyarakat dan pemimpin setempat. Para remaja merupakan ahli kepada masyarakat setempat. Jika masyarakat mendapati terdapat remaja yang melakukan perbuatan negatif, maka mereka mestilah menegur dan memberi nasihat secara berhemah. Sebagai kesimpulannya, selain ibu bapa, guru juga memainkan peranan dalam membentuk peribadi pelajar. Guru bukanlah hanya mendidik pelajar semata-mata dalam bidang akademik, tetapi guru juga berperanan untuk membentuk akhlak dan peribadi pelajar. Semua pihak haruslah memberi kepercayaan kepada guru dalam membentuk peribadi para pelajar, terutamanya ibu bapa. Dengan adanya sokongan daripada ibu bapa, maka lebih mudah bagi para guru untuk memberi nasihat atau teguran dan seterusnya dapat melahirkan remaja yang mempunyai akhlak yang terpuji. Sudah semestinya, guru amat menginginkan yang terbaik untuk anak didiknya. Sebagai contoh, ada pihak sekolah yang melakukan inisiatif dengan mengadakan aktiviti membaca surah-surah lazim dalam Al-Quran dan berzikir. Perkara ini dilakukan bagi melembutkan hati dan usaha untuk membentuk peribadi dan akhlak pelajar. Sekiranya semua pihak memberi kepercayaan yang sepenuhnya kepada guru dalam membentuk peribadi para pelajar, maka kita dapat melahirkan generasi yang seimbang dari segi jasmani, emosi, intelek dan rohani.